Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini salah satu cara untuk mengelak daripada lebih ramai orang yang bertindak durhaka terhadap Raja-Raja Melayu. Gubal Aktahas tangani derhaka terhadap Raja-Raja Melayu, kata pemuda UMNO. Banyak yang dinyatakan oleh pemuda UMNO yang dipersoalkan banyak netizen. Tapi kali ini disokong penuh oleh kebanyakan netizen, hampir 100% menyokong kenyataan pemuda UMNO. Bagaimana pula dengan Anda? Adakah juga Anda setuju dengan cadangan UMNO ini supaya satu Aktahas digubal untuk menangani tindakan derhaka terhadap Raja-Raja Melayu? Pemuda UMNO hari ini mencadangkan kerajaan dan parlimen supaya menggubal satu undang-undang khas untuk mengawal sebarang tindakan tidak beradab dan dianggap derhaka terhadap Raja-Raja Melayu. Ketuanya Dr. Akmal Saleh berkata, ini kerana tindakan sedemikian telah mewujudkan prasangka terhadap institusi Raja-Raja dan sepatutnya dipertahankan dan bukan diperlekehkan. Pemuda UMNO mengecam sekeras-kerasnya tindakan yang tidak menghormati institusi raja dan akan terus menegur mana-mana individu atau parti yang melakukan sedemikian. Pemuda UMNO juga menyarankan agar satu undang-undang khas digubal oleh kerajaan dan parlimen untuk mengawal sebarang tindakan tidak beradab, malah derhaka terhadap institusi Raja-Raja Melayu, sejajar dengan prinsip rukun negara, katanya menerusi satu kenyataan pada hari ini. Dr. Akmal secara khusus merujuk kepada kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden PAS Abdul Hadi Awang dan Ahli Parlimen Pasir Gudang Hasan Abdul Karim. Abdul Hadi dalam kenyataan hantarannya di Facebook yang bertajuk Ketinggian Islam Wajib Dipertahankan, mengingatkan bahwa Islam adalah keutamaan dan memberi peringatan kepada semua supaya mereka menjaga akidah masing-masing. Saya sekadar memberikan peringatan kepada penganut Islam supaya menjaga dan mempertahankan akidah masing-masing. Bukanlah menghina khususnya pengamal undang-undang dan semua yang terlibat dengannya, daripada kalangan para hakim dan peguam termasuk ahli parlimen, adun bahkan raja-raja, supaya berwawasan akhirat dengan bijaksana memandang ke akhirat sana, bukan memandang kepentingan dunia di sini sahaja, katanya. Sementara itu, Hasan pula berkata yang di Pertuan Agong adalah tertakluk kepada sistem raja berperlembagaan dan bukannya raja mutlak. Katanya mereka mesti mematuhi peruntukan perlembagaan dan tidak mengikut selera dan sentimen peribadi. Agong juga seperti ahli-ahli politik kena patuh dan hormati perlembagaan persekutuan, kata Hasan Abdul Karim. Perkara yang tidak ada dalam perlembagaan tidak boleh diadakan sesuka hati. Yang boleh memindah perlembagaan hanya satu badan saja, yaitu parlimen, katanya. Dalam perkara ini, Agong telah cross the line, melampaui batas, kata ahli parlimen PKR itu. Mengulas lanjut, Dr. Akmal berkata kedua-dua ahli politik itu telah membuat kenyataan yang amat tidak bersesuaian. Institusi raja bukan modal untuk sesiapa meraih dividen politik bagi survival mana-mana individu atau parti. Ia harus dimartabatkan, dipelihara dan dihormati, katanya lagi. Dengan ini kita setuju gubal Aktahas tangani derhaka terhadap raja-raja seperti mana yang dinyatakan oleh pemuda UMNO. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini keputusan dan pendedahan Anwar Ibrahim yang paling mengejutkan kita. Terima kasih Anwar Ibrahim atas keputusan ini. Kata Anwar, kalau dia tak bayar cukai, geledah, ambil tindakan, katanya. Saudara, bagi kita yang tinggal di Malaysia, tindakan menyorok, tidak membayar cukai itu tindakan jenayah. Tindakan membayar cukai itu wajib. Kerana apabila Anda tidak membayar cukai, itu satu perbuatan yang sebenarnya berdosa. Perdana Menteri Anwar Ibrahim mahu Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN supaya melaksanakan tugas mengutip cukai dengan lebih tegas. Katanya ini mesti dilakukan tanpa mengira kedudukan sesebuah syarikat atau pangkat individu itu.
Anwar berkata masih terdapat syarikat gergasi dan naga yang masih culas membayar cukai kepada kerajaan. Jika ada keperluan untuk LHDN lebih tegas, ya, orang yang ada pengaruh dan kedudukan fikir mereka boleh terlepas dari bayar cukai, kata Anwar. Kita tidak boleh bagi gambaran yang paling atas maha kaya terselamat daripada tindakan. Mesti ada kesungguhan bayar cukai, kata Anwar. Saya selalu sebut, saudara kaki tangan LHDN, jalankan tanggungjawab. Apakah dia Ahmad atau Aseng atau Tan Sri atau Tun, saya tak kira, kata Anwar. Kalau dia tak bayar cukai, LHDN geledah, ambil tindakan, katanya. Ketika merasmikan majlis sambutan hari hasil 2024 di Cyberjaya hari ini. Walaupun tidak menyebut sebarang nama, Anwar dipercaya merujuk kepada bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin dan isterinya Naimah Abdul Khalid yang baru-baru ini didakwa kerana gagal mengisytiharkan harta mereka kepada SPRM. Suruhanjaya anti rasuah itu juga sebelum ini mengarahkan anak bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad, Mirzan dan Mokhzani untuk mengisytiharkan harta mereka. Mengimbas sejarah naik taraf LHDN daripada sebuah jabatan kepada agensi pada 1 Mac 1996, Anwar yang ketika itu adalah Menteri Kewangan berkata, dia menerima laporan terdapat puluhan syarikat gergasi terkenal negara yang sukar dan liat membayar cukai. Ada yang bayar cukai setengah, ada yang bayar suku kerana syarikat ini terlalu besar, gergasi, naga. Siapa yang berani singgung, katanya. Mereka, kaki tangan LHDN ketika itu secara berani melaksanakan tugas tanpa mengira gergasi dalam perniagaan dan berjaya mengutipnya. Dan mengenang kesungguhan dan risiko yang dihadapi, saya memutuskan menaikkan status jabatan menjadi agensi atau lembaga, katanya lagi. Anwar pada ucapannya turut memaklumkan bahawa kerajaan pada masa sama memberi tumpuan kepada usaha mengurangkan defisit melalui langkah mengurangkan hutang dan amalan tata kelola yang baik. Katanya, pemimpin negara tidak boleh mewariskan hutang kepada generasi akan datang yang akan menjadi beban kepada mereka seperti yang diwarisi kerajaan hari ini. Kata Anwar, kutiplah hasil banyak manapun. Tetapi amalan kita itu kalau boros dan tiris, bebanannya kepada generasi akan datang. Itu bukan pemimpin yang baik, kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, keberanian Anwar mula makin tersela. Kata Anwar, Tan Sri atau Tun tak kira mereka perlu bayar cukai. Kita harus menyokong usaha Anwar Ibrahim ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Ini satu berita yang mengejutkan semua. Apabila satu laporan menulis, Kelantan antara tertinggi kes jenayah seksual kanak-kanak walaupun ada undang-undang syariah. Itu kata Menteri KDN. Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail berkata, Kelantan merupakan antara negeri yang merekodkan kes jenayah seksual kanak-kanak yang tinggi walaupun negeri itu mempunyai kanun jenayah syariah. Dia berkata demikian ketika mengulas kenyataan ahli Parlimen Sikh Ahmad Tarmizi Sulaiman yang mencadangkan negara perlu mengamalkan undang-undang syariah untuk mencegah kes jenayah seksual kanak-kanak. Ahmad Tarmizi, dia kata peningkatan salah laku ke atas jenayah seksual kanak-kanak ini berpunca daripada kegagalan undang-undang yang ada sekarang sebab tak dilaksanakan enakmen syariah. Kanun jenayah syariah ini dibuat di Kelantan. Tapi Kelantan antara negeri kes yang paling tinggi, katanya pada pemberita di Putrajaya hari ini. Katanya berdasarkan statistik polis, kes jenayah seksual kanak-kanak semakin meningkat di negeri Kelantan, Terengganu dan Kedah. Sementara menurun pula di Pulau Pinang jika dibandingkan bagi tahun 2022 dan 2023. Semalam, Ahmad Tarmizi memetik laporan statistik Ketua Polis Jabatan Siasatan Jenayah Muhammad Suhaili Muhammad Zain memberitahu Dewan Rakyat bahawa jenayah seksual kanak-kanak meningkat sebanyak 11.8 atau 202 kes
dari tahun lepas sehingga awal tahun ini. Katanya undang-undang sivil di Malaysia tidak dapat mengendalikan kes demikian, menjadi punca peningkatan jenayah seksual bawah umur. Dia mencadangkan undang-undang syariah perlu digubal di setiap negeri untuk mengelakkan perkara ini berlaku, dan juga berkata Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1965 juga dikenali sebagai RUU 355 perlu dipindah bagi memastikan jenayah seperti itu dapat dicegah. Bagaimanapun Saifuddin menolak pandangan tersebut sebagai tidak berasas. Dia memetik taklimat yang diberikan kepada saya oleh pengarah Jabatan Siasatan Jenayah. Jadi dia ambil sebagian daripada itu dan berkata bahawa kes kesalahan seksual kanak-kanak kerana tidak dilaksanakan enakmen syariah macam di Kelantan. Tapi saya sebut dari segi angka sebab angka tak menipu. Di Kelantan 98% adalah Muslim. Jadi saya hendak nasihat kepada ahli Parlimen Sikh, tak payah nak ambil satu atau dua segmen secara terpisah. Marilah kita ambil tanggungjawab ini secara bersama kerana ini adalah masalah dalam masyarakat kita, katanya. Pesakit ini tidak terhenti dengan menyebut bahawa tidak melaksanakan kanun jenayah syariah inilah kesannya, katanya. Penyakit ini tidak akan terhenti dengan menyebut bahawa tidak melaksanakan kanun jenayah syariah inilah kesannya. Saifuddin juga berkata statistik itu menunjukkan bahawa golongan B40 paling ramai terlibat dalam jenayah seksual kanak-kanak. Bagi setiap 100 pelaku, 70% adalah kelompok B40. Maksudnya apa? Ia dilakukan oleh golongan status ekonomi rendah. Bagi kelompok M40 pula adalah 24% bagi 100 pelaku. Manakala pecahan mengikut kaum pula menunjukkan 67% pelaku jenayah berkenan adalah Melayu. Sekarang bukan masa untuk menunjukkan kelompangan dan salah itu ini kerana ia adalah tanggungjawab bersama untuk mengatasi jenayah tersebut, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya Muhyiddin ambil tindakan yang kita tunggu-tunggu. Selepas mahkamah telah pun menarik balik pembebasan Muhyiddin Yassin, membatalkan pembebasan Muhyiddin Yassin, ini tindakan terkini Muhyiddin Yassin. Muhyiddin akhirnya merayu kepada Mahkamah Persekutuan untuk membebaskan daripada tuduhan kes rasuahnya. Seperti yang kita jangka, Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin akhirnya merayu keputusan Mahkamah Rayuan yang memutuskan 4 tuduhan rasuah berjumlah RM 232,5 juta dihadapinya adalah jelas dan mengarahkan ia dikembalikan semula ke Mahkamah Session untuk tindakan lanjut. Mahkamah Tinggi pada Ogos tahun lalu membebaskan bekas Perdana Menteri itu selepas membenarkan permohonannya untuk membatalkan tuduhan terbabit. Muhyiddin memfailkan notis rayuan itu di Mahkamah Persekutuan semalam untuk merayu keseluruhan keputusan Mahkamah Rayuan pada 28 Februari lalu. Melalui firma guaman Tuan Chetan Jethwani and Company. Dalam keputusan Mahkamah Rayuan, panel 3 hakim dipengerusikan. Datuk Hadraria Said Ismail membuat keputusan secara sebulat suara membenarkan rayuan pendakwaan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi yang melepas dan membebaskan Muhyiddin. Turut bersidang Hakim Datuk Azmi Arifin dan Datuk S.M. Komati Supia. Panel itu berkata, Mahkamah Tinggi terkilaf daripada segi undang-undang apabila memutuskan 4 pertuduhan berkenaan tidak mendedahkan sebarang kesalahan Muhyiddin yang juga pengerusi Perikatan Nasional PN. Mengenai isu dibangkitkan oleh perayu pendakwaan bahawa pertuduhan itu tidak cacat, panel itu berkata ia menerima hujahan pihak berkenan dan berpandangan bahawa 4 pertuduhan terbabit adalah jelas. Sehubungan itu, panel itu berkata tiada keperluan bagi pendakwaan untuk menyatakan cara atau memberikan buktiran lanjut bagaimana kesalahan itu dilakukan.
Muhyiddin juga merayu keputusan panel yang memutuskan bersatu sebuah pertumbuhan politik di bawah takrifan bersekutu seperti yang ditakrifkan mengikut Seksyen 3 Akta SPRM. Panel bersetuju dengan hujahan pendakwaan bahwa pertumbuhan itu termasuk dalam definisi organisasi di bawah Seksyen sama dan mendapati tiada merit dalam hujahan responden Muhyiddin bahwa oleh kerana pertuduhan tidak disebut dalam seksyen itu, ia tidak boleh dimasukkan dalam definisi bersekutu. Panel itu berkata ia berpandangan pengertian biasa pertubuhan ialah kumpulan yang dibentuk untuk tujuan tertentu oleh organisasi itu, ia termasuk dalam definisi organisasi. Pada 15 Ogos tahun lalu, Mahkamah Tinggi membebaskan Muhyiddin atas 4 pertuduhan menggunakan kedudukannya untuk rasuah Rm232,5 juta bagi bersatu. Hakim Datuk Muhammad Jamil Husin membuat keputusan berkenan selepas membenarkan permohonan Muhyiddin untuk membatalkan tuduhan terbabit. Ia susulan 4 pertuduhan itu didakwa tidak mendedahkan kesalahan mengikut Seksyen 23 dalam kurungan 1 Akta SPRM. Muhyiddin memfailkan notis usul untuk membatalkan tuduhan berkenan pada 18 April tahun lalu dengan memohon supaya dilepas dan dibebaskan daripada keempat-empat pertuduhan itu terhadapnya pada 10 Mac 2023. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.